al-fawaid at-tarbawiyah. Faedah-faedah dari sudut pendidikan yang kita boleh kutip dalam dua ayat ini. Yang pertama, awalam yasiru fil ardi fayanzuru. Apabila adakah kamu tidak berjalan di muka bumi untuk tengok pengajaran? Tulis pelajar. Yahuddu 'ala as-sayri fil ardi bil qulubi wal abdan. Ayat ini Allah Ta'ala galakkan kita berjalan di atas muka bumi dengan tubuh dan dengan hati. Lil-i'tibar la li mujarradin nazar wal ghaflah. Untuk kita mengambil pengajaran bukan sekadar pergi ambil pengalaman, ambil gambar, selfie, lah, ambil pengajaran. Maka disitulah kesimpulan yang dikata oleh para ulama, dan mengembara kepada Allah bil qulub dengan hati, mengembara kepada manusia dengan badan, dengan tubuh, dengan jasad. Kita nak pergi jumpa orang dengan tubuh kita. Nak pergi jumpa Tuhan, mengembara dengan hati. Berapa ramai orang pergi haji tak bawa hati. Tinggal kat mana? Duduk Mekah, khayal sana, khayal sini. Tak ada fikir apa-apa. Itu dia panggil orang yang pergi haji dengan kaki, bukan pergi dengan hati. Maka orang ni tak dapat kesan. Tapi kalau orang pergi dengan hati, rihlatul qulub, oh, menarik. Ada beberapa siri tazkirah yang anda sampaikan di Mekah, di Mina, di Arafah, di waktu haji. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Di bawah playlist Rihlatul Hajj, Rihlah Haji. Bagi orang nak pergi umrah, nak pergi haji, ambil video ni. Pendek-pendek kita mengambil umrah. Saya baca sebuah buku, tajuk dia Rihlatul Qulub ila 'allamil ghuyub. Allah. Rihlah pengembaraan hati kepada Allah yang Maha mengetahui segala perkara gaib. Barulah kita sedar, kita insaf. Aku ni mari haji ni untuk apa? Aku mari Mekah ni buat apa? Tujuan apa? Kita akan insaf, insya-Allah. Ketika itu dia akan datang rasa keinsafan. Jadi kita nak berjalan di sini, pengembaraan dengan hati sangat penting untuk mengambil iktibar, pengembaraan dengan body untuk sampai ke tempat. Jadi mengembara kepada Allah dengan hati, mengembara kepada orang dengan kaki. Ibaratnya begitulah, walaupun naik kapal terbang tapi dengan kaki. Kita ni kalau kita pergi jumpa orang tanpa hati, gitu ya. Lepas salam 2 minit, ni ada salah orang daripada ibu yang sedih. Dia hantar soalan kepada tanya jawab. Dia panggil anak tas enggo. Anak tas enggo. Dia mari jumpa mak. Assalamualaikum, salam. Apa khabar mak? Salam. Olok tangan per hujung jari je belum. Tak salam. Lepas tu kak cakap 2 minit, pak duk main telefon. Tak ada minum air lagi, mak. Okey dah mak. Beres mak, beres. Okey. Ambil RM50, pom, naik kereta pergi tidur di hotel. Oh, dia panggil anak tas enggo. Ada juga lagu ni perangai. Na'udzubillah. Hati-hati tuan-tuan. Maknanya kita tak ada perasaan. Mari zero orang tua tak ada perasaan. Ambil gambar, tunjuk. Ini khidmat aku pada mak. Bila mak dia mati, itu ya gambar yang akan ditayang di Facebook nanti. Habis. Jangan main. Panjang pula kita yang pertama ni. Yang kedua, ayat yang sama lagi. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru. Allah kata apa? Fayatasabbabu lahum an zalika sayr. Perjalanan kita ni biarlah menjadi sebab renew, kata orang. Refresh balik. Apa dia? An-nazar wal i'tibar. Setiap kali kita pergi, kita akan ambil pengajaran i'tibar daripada apa yang kita buat. Lama terlupa, pergi pula tengok. Oh, Masya Allah, bagusnya tempat ini. Ya Allah, na'udzubillah daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Sebab apa? Fa innal aqila, orang yang berakal. Siapa dia orang berakal? Tuan-tuan dan puan-puan, nak jadi orang berakal ke tidak? Nak tanda. Fa innal aqila man iza ra'a syai'an tafakkara fi. Orang yang berakal itu, orang yang cerdik itu, apabila dia tengok satu perkara, dia akan berfikir kepada benda itu.
fikir, kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Oh, rupanya mereka dibinasa sebab zalim, sebab syirik, sebab maksiat. Kita tinggalkan punca-punca kebinasaan itu. Kita tinggalkan dia. Jangan pernah apa. Allahu akbar. Hatta ya'rifa ma yantiqu bi lisanu, sehingga kita nampak keluar daripada mulut dia, daripada tulisan dia, nampak ada ibrah dalam pengembaraan itu. Baik para pelajar sekalian, pengalaman saya sendirilah bila bawa jemaah pergi ke mana-mana tempat lah. Pergi umrah ke, pergi ziarah ke, pergi Turki ke, pergi mana, kita balik, kita kata tuan-tuan cuba hantar kepada saya 10 pengajaran yang kita dapat kutip daripada pengembaraan kita ni. 10 saya nak tulis. Ada yang tulis sampai 10, ada yang 15, ada lebih, ada kurang. Yang penting kita nak i'malul fikri, menggunakan akal kita ni untuk berfikir. Sebab anda tengok sebahagian travel dia bawa orang, oh penat, duk pergi cari darwish sana sini, duk pergi cari kubur-kubur wali-wali, dia cerita benda-benda khurafat, macam-macam. Jadi orang balik lagi khurafat, bukan pergi ambil pengajaran. Yang ketiga, tengok dalam ayat ini tu kata, awalam yasiru fil ardi fayanzur kaifa kana aqibatul ladzi. Mu tengok gak kesan orang dulu. Jadi ayat ini kita kena, setiap kali kita tengok benda kena tengok ma'alihim, kesan yang berlaku kepada mana-mana kaum yang telah berderhaka kepada Allah Ta'ala. Kesan tu ma'al tu maknanya kesan yang berlaku. Kita kena mikir juga kesan ni. Kita duk mikir kesan masa depan ni, ekonomi kita akan jatuh lah, menggotum ni, teori-teori, macam-macam teori dah duk keluar hari ni. Imam Mahdi nak mari, kan? Pokok dia sudah jadi tentera Mahdi, akhir kali jadi ajaran sesat. Jangan main. Kita kesan kepada kepada mana? Tuan-tuan fokus, tulis. Kita kena tengok kesan kepada maksiat dan derhaka. Walaysa i'tibar, bukan mengambil iktibar dengan kekuatan teknologi yang mereka ada. Bila saya pergi ke Jepun, dia tak faham bahasa kita, kalau fahamnya marah kot, nak pergi pula tak dapat nyanyi. Kita pergi tengoklah. Kebersihan dikatakan teknologi, dikatakan disiplin. Sahabat saya yang bawa ni, dia kata hari ni kita nak pergi tengok tempat syirik. Ayah, nak pergi buat apa tempat syirik? Tak ada. Kita pergi tengok. Pergi tengok rupanya tempat orang duduk memuja. Pemujaan. Dia percaya kau dewa, percaya kau beratu, ada. Dia kata, ayat dia tu berat. Dia kata tengok tempat syirik. Mana pelancong lain kata, esok kita pergi tengok temple, pergi tengok goni. Kita tak kaitkan dengan perbuatan mereka tu dengan derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah peranan pemandu pelancong, peranan guide, turis guide ni penting. Kalau kita ni orang da'i, orang dakwah, kita nak kaitkan perbuatan manusia yang zalim itu dengan perbuatan yang syirik terhadap Allah Ta'ala. Kita kata bahayanya puak ni. Akhir sekali nampak cerdik tapi tak cerdik. Na'udzubillah. Kalau kita tengok teknologi saja, nampak bisa lah dia ni. Tapi bila tengok kepada keburukan pegangan, nampak tak cerdik mana tu setara tu. Yang keempat, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Ayat ni lagi. Empat faedah ni daripada ayat yang sama. Ayat ini fihi tazkirul an yaghurrahum ta'khirul mu'akhadhah. Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, jangan terpedaya bila Tuhan lambatkan ambil tindakan. Jangan kata Allah Ta'ala okey je ni. Ya, kita buat syirik pun dia bagi juga. Kita buat maksiat mungkar pun okey je, makan sedap ni, tak ada tindakan apa-apa. Mana ayat ini memperingatkan kepada kita, kamu jangan salah faham. Jangan salah anggap bahawa Tuhan tak ambil tindakan, Tuhan sayang kamu. Jangan. Jadi bila kita tak ada apa-apa, mata Tuhan tak berkuasa.
Mata Tuhan tak ada kuasa, ya. Tak ada apa. Orang derhaka pada dia buat syirik pun lalu makan kenyang juga. Orang-orang Islam duduk tidur dalam masjid kena bala juga. Hati-hati tuan-tuan. Jangan kita ambil ayat ini, jangan kita terpedaya. Allah Ta'ala tangguhkan hukuman itu seolah-olah macam Tuhan tak berkuasa. Jangan. Tuhan kata, sekali aku sentap, mati habis buatmu. Sekali dia mari hukuman, habis kena kita. Jadi kita kena insaf lah di situ. Itulah dia panggil ayat insaf. Ayat insaf. Dan berapa dah kita? 4. Kita pergi kepada yang kelima. Yang kelima, wa kanu ashadda minhum quwwah. Quraisy, Nuh, kaum Ad dengan Samud lebih kuat daripada kamu. Melayu, kita ni Melayu tu. Orang dulu yang dibinasa Allah Ta'ala lebih kuat daripada mu. Melayu ni tahu apa? Kuat juga kita pun, tapi maknanya nak banding dengan kekuatan orang dulu, gagah dia. Umur dia panjang, body dia besar, tapi mereka semua binasa. Maka ayat ini dia panggil isti'malu qiyasil aula. Allah Ta'ala gunakan qiyas utama. Mana kita buat bandingan utama. Kalau orang kuat binasa, hak lembek lagi cepat kena binasa. Maknanya gitu kita kata. Kalaulah orang-orang yang gagah perkasa kuat atas dunia ni binasa, kamu yang lembek lagi cepat binasa. Jadi kita kena insaf. Kita ni gitu ya rupanya, tak kuat mana. Yang keenam, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in. Allah Ta'ala tu tak ada benda yang tak ada kuasa yang boleh menyekat. Ulama kata ini min sifatillah. Di antara sifat Allah Ta'ala itu menafikan Allah daripada segala kekurangan. Kaedah kata apa? Anna kulla sifati naqsin fahiya manfiyatun anillah. Semua sifat kekurangan ternafi daripada Allah Azza wa Jalla. Dalam bahasa kita mengaji akidah, dia panggil sifat salbi, sifat negatif. Dia kita dua ya, ijabi, positif. Salbi, negatif. Mana sifat negatif itu tak ada bagi Tuhan. Sifat negatif tak ada bagi Allah Ta'ala. Semua benda kurang, bukan Tuhan. Semua sifat kesempurnaan, itu sifat Allah Ta'ala. Tuan-tuan belajar dalam ilmu tauhid ni, ilmu akidah ni. Yang ketujuh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tidak nafi daripada diri dia satu sifat yang tak sesuai, kecuali Allah Ta'ala akan sebut yang sesuai. Tengok ayat ini. Allah kata apa? Wa ma kana Allahu liyu'jizahu. Allah Ta'ala tu tak ada siapa yang boleh menyekat dia. Tak ada siapa yang boleh challenge dia. Tak ada siapa boleh halang dia. Sebab apa? Tengok di akhir ayat. Innahu kana aliman qadira. Sebab kenapa tak ada orang boleh sekat Allah? Sebab dia tu maha mengetahui dan maha berkuasa. Ini dalam bahasa tadi dah kita sebut anna kulla sifatin manfiyatin la yura minha mujarradun nafi. Semua sifat yang Allah Ta'ala nafikan daripada dia bukan sekadar nafi, tetapi kita kena ambil faedah bahawa yang sebaliknya. Bila Allah Ta'ala tak ada siapa yang boleh sekat, bermakna dia maha berkuasa. Ini ayat akidah ini, tuan-tuan. Nak mengaji akidah ni dalam Quran sudah ada, dalam ilmu tadabbur sudah ada. Allahu Akbar. Kita pergi kepada yang ke-8, bima kasabu. Tengok Allah Ta'ala bawa tulis bima kasabu. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Kalau Tuhan nak ambil tindakan ke atas manusia dengan sebab perbuatan mereka, ulama akidah kata ar-radu 'alal jabariyah. Ayat ini nak menolak pahaman jabariyah. Jabariyah ni dia kata apa? Dia kata manusia ni macam robot, tak ada ikhtiar, tidak ada pilihan. Robot. Jadi ulama Ahlussunnah kata tidak. Allah Ta'ala beri pada kamu akal, kamu berfikir mana buruk, mana baik. Kenapa kalau kita fikir benda ni tak baik, kenapa pergi ambil? Tuhan tak boleh menyalahkan takdir. Manusia ni ada ikhtiar.
Jadi puak-puak Jabariyah dia kata manusia ni robot, remote control semata-mata, tak ada ikhtiar, kita kata tak boleh. Kita Ahlussunnah kita kata manusia ada ikhtiar, sebab itu Allah Ta'ala beri pada kita akal dan nafsu, melawan dua ni. Akal pilih, nafsu kan. Siapa dia benang akal, alhamdulillah. Siapa dia benang nafsu, na'udzubillah. Ingat baik. Yang kesembilan, ma taraka ala zahriha min dabbatin. Tuhan kata kalau aku nak ambil tindakan, tak ada makhluk tinggal atas muka bumi. Derhaka mati, derhaka mati. Ayat ini menunjukkan tamam qudratillah, sempurnanya kuasa Allah Azza wa Jalla, haitsu yaqdiru ala ihlakil alam bilahzah. Allah Ta'ala boleh binasakan alam ini sekejap. Tengok air kiamat esok, sekali Israfil tiup, selunar dia, boom, kiamat. Tiup kali yang kedua, bangkit habis. Maknanya lahzah, satu masa, satu tempoh yang sekejap yang Tuhan buat, binasa habis dah. Yang terakhir sekali, yang ke-10, dalam ayat walau yu'akhidullah walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Allahu Akbar. Tuhan kata, aku beri tempoh kepada kamu, hei manusia yang derhaka, aku bagi tempoh pada kamu supaya kamu insaf, supaya kamu sedar, supaya kamu yutan balik ke jalan yang diridai oleh Allah. Ataupun Allah Ta'ala bagi tempoh kepada kita yang baik, insya-Allah tambah lagi ibadat. Setiap hari kita berapa tambah aset baru. Quran satu juzuk, zikir 4 kalimah 500 sampai 5,000 kali contohnya. Sedekah pada fakir miskin, kepada orang yang memerlukan ada. Hari Khamis puasa sunat contohnya. Apa lagi? Ziarah buat baik kepada ibu bapa. Hari-hari aset baru nak tambah. Dua yang Tuhan bagi kita. Tuhan berpelewak ke manusia ni. Sebab apa? Sebab ayat ini menunjukkan yushiru ila kamali hilmihi ta'ala, sempurnanya sifat kasih sayang, lemah lembutnya Allah Azza wa Jalla diberi tempoh kepada dua-dua pihak. Allah bagi tempoh kematian kita bagi orang yang baik untuk menambahkan ibadat, meningkatkan ketakwaan. Allah Ta'ala bagi tempoh kepada orang yang tak baik supaya mereka kembali kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini boleh menitiskan air mata kita. Tuan-tuan sendirilah fikir. Kita sekarang ni orang sudah pencen. Apa yang kita tak buat waktu muda dulu. Ada seorang pegawai tinggi jugalah, saya dengar dia nak pangkat besar. Dia mari jumpa saya. Ketah. Bagi duit. Ustaz, bagilah, tolong bagi sedekah siapa-siapa. Saya harapkan Allah Ta'ala istiqamahkan saya. Waktu muda laga. Saya kata cukup. Kalau nak sebut waktu muda laga, berhenti setakat tu. Saya tak nak dengar. Itu awak dengan Allah. Jangan mengadu pada makhluk. Saya fahamlah. Maknanya kita fahamlah bahawa dia insaf. Dia syukur Allah Ta'ala panjangkan umur dia sehingga dia dapat bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sekarang ni pagi, petang, siang, malam duk baca Quran. Pagi, petang, siang, malam duk ikut kelas pengajian. Pagi, petang, siang, malam mulut duduk bergerak dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita kata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah bagi peluang sehingga aku boleh kembali ke jalannya. Mudah-mudahan kita mati dengan husnul khatimah. Jadi para jemaah sekalian, itulah kita kata ayat ini boleh menitiskan air mata kita. Orang yang baik-baik setelah kita kembali kepada Allah, kita kata alhamdulillah ya Rabbi, mu bagi peluang kepada aku ada berpeluang untuk kembali ke jalanmu. Alhamdulillah. Maka dengan ini, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada pagi Khamis 23 bulan 12 2021 bersama dengan 18 hari bulan Jumadal Ula 1443, tamatlah kita 13 siri kuliah tafsir Suratul Fatir. InsyaAllah kita akan sambung lagi Suratul Yasin